Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan menerangkan tentang bab 3 iaitu tajuk peralatan penyediaan dan penyajian makanan. Okey, jadi bagi yang ada buku teks, anda boleh buka buku teks tingkatan 5, muka surat 78 hingga 103. Jadi saya mulakan dengan tajuk perabot dan kelengkapan dapur. Iaitu yang pertama, perabot yang pertama yang perlu ada di dapur, meja kerja. Okey, meja kerja ni digunakan untuk melakukan pelbagai kerja penyediaan makanan seperti memotong, kemudian menguli, okey. Makanan dilakukan di atas meja kerja. Kemudian yang kedua iaitu almari atau rak penyimpanan bahan. Okay, saya percaya di dapur anda ada rak untuk menyimpan bahan-bahan seperti rempah ratus, makanan kering, garam, kunyit dan sebagainya. Okay, yang ketiga iaitu kabinet peralatan dapur. Okay, di kabinet peralatan dapur ini tempat kita menyimpan dan menyusun atur kelengkapan dapur kita seperti periuk, kuali dan sebagainya. Seterusnya, kelengkapan yang perlu ada di dapur iaitu yang pertama kain pengelap. Okay, kain pengelap ni digunakan untuk mengelap pinggan mangkuk. Okay, kain ini diperbuat daripada kapas lembut seperti net, iaitu kain kapas yang tidak berbulu. Okay. Kemudian kain maslin. Kain maslin ini ialah kain yang halus dan berwarna putih. Okay. Kegunaan kain maslin iaitu untuk menutup bahan makanan. Contohnya jika kita nak rehatkan dough, okey, dough roti, okey, jadi kita tutup dengan kain maslin. Kemudian digunakan juga kain maslin ini untuk kita menapis bahan makanan seperti santan dan juga agar-agar. Seterusnya kain pengelap tangan. Digunakan untuk mengelap tangan. Jadi kain untuk mengelap pinggan mangkuk tidak boleh digunakan untuk mengelap tangan. Kita asingkan kain tersebut. Kain mengelap tangan ni dia diperbuat daripada kain kapas seperti kain seperti fabrik tuala kita, tuala mandi kita. Okey, kemudian sarung tangan ketuhar. Okay, sarung tangan ketuhar digunakan untuk memegang peralatan memasak yang panas. Terutamanya untuk kita mengeluarkan makanan daripada oven. Okay, jadi sarung tangan ketuhar ini melindungi tangan kita daripada terkena panas daripada ketuhar, haba daripada ketuhar. Dan yang akhir sekali, kelengkapan dapur iaitu peralatan pembersihan yang terdiri daripada penyapu, mop, baldi dan juga span pencuci. Digunakan untuk kerja-kerja pembersihan selepas kita menggunakan ruang dapur. Okey, sekarang cikgu akan terangkan tentang peralatan untuk penyediaan makanan. Okey, cikgu mulakan dengan pisau dahulu. Okey, pisau yang pertama iaitu pisau tukang masak ataupun chef knife. Okey, pisau ini wajib ada di dapur, okey? Sebab pisau ini kegunaannya adalah kegunaan am. Dia boleh digunakan untuk mencincang, menghiris, mendadu dan apa sahaja kerja-kerja penyediaan makanan menggunakan pisau tersebut, iaitu pisau tukang masak, okey? Jadi cikgu tunjukkan pisau tukang masak bentuknya begini, Okey, yang kedua iaitu paring knife. Okey, paring knife adalah pisau yang sama seperti pisau tukang masak.
Cuma saiznya lebih kecil berbanding pisau tukang masak, iaitu saiznya ukurannya antara 2 hingga 4 inci panjang. Dia digunakan untuk merapi ataupun untuk mengupas sayur-sayuran, bawang dan juga buah-buahan. Okey, ini contoh paring knife. Okey, bentuknya sama dengan bentuk pisau tukang masak, cuma dia lebih kecil, saiznya lebih kecil. Okey, seterusnya ialah boning knife. Okey, kegunaan boning knife ini iaitu dia digunakan untuk memisahkan daging daripada tulang. Okey, dan juga untuk memotong fillet pada ikan. Selalunya pisau ini dia fleksibel sebab dia boleh pergi di ruang-ruang celah-celah tulang haiwan tersebut. Okey, ini contoh boning knife. Okay, dia lebih fleksibel, okey, dan juga bilahnya lebih kecil. Okey, seterusnya pisau utility. Okey, pisau utility ni kegunaannya untuk kerja-kerja memotong sayur-sayuran dan sebagainya. Okey, dia juga seperti pisau tukang masak, cuma dia lebih runcing di bahagian hadapannya. Hadapan dia runcing. Okey, boleh buat kerja-kerja memotong sayuran dan sebagainya. Seterusnya ialah carving knife. Okey, carving knife juga ia seperti pisau tukang masak, cuma bilahnya lebih panjang. Bilahnya lebih panjang dan juga lebih kecil. Tidak selebar pisau tukang masak. Okey, kegunaannya untuk memotong daging ataupun poultry, okey, yang telah masak. Contohnya ayam panggang yang telah masak, kita nak potong dia. Okey, jadi kita gunakan carving knife. Seterusnya ialah cleaver. Okey, cleaver ini kegunaannya untuk memotong daging dan juga tulang. Okay. Jadi cleaver ni bentuknya lebih besar dan juga ia lebih keras. Okey, diperbuat daripada besi keluli yang keras kerana dia digunakan untuk memotong tulang. Seterusnya fluting knife. Okey, fluting knife ni kegunaannya untuk membuat hiasan pada makanan. Okey, contohnya kita nak potong carrot, nak bentukkan kepada bentuk bunga, kita guna fluting knife. Okey, ini contoh fluting knife. Okay, dia seperti paring knife tapi dia tajam di hujungnya. Okay, pisau yang seterusnya iaitu mincing knife. Okay, mincing knife ini digunakan untuk kita mencincang halus bahan, iaitu contohnya kita nak cincang parsley ataupun nak cincang bawang putih. Okay, jadi kita gunakan mincing knife. Mincing knife ni dia ada 2 pemegang dan bentuknya melengkung. Jadi cara kita nak mencincang tu, kita gerakkan dia seperti jongkat-jongkit tu. Kita bergerakkannya sehinggalah bahan tersebut dicincang. Okey, kemudian peeling knife. Okey, peeling knife digunakan untuk membuang kulit pada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, contoh peeling knife ialah bentuk begini. Okey. Dia bentuk melengkung. Okay, bilahnya pendek dan juga melengkung ke bawah.
ia juga digunakan bila kita nak buat turn potato ataupun turn carrot. Okay, jadi kita gunakan peeling knife. Okay, seterusnya trimming knife. Okay, trimming knife ni bentuknya seperti boning knife, cuma ukurannya lebih lebih pendek berbanding dengan boning knife, iaitu ukurannya 3 inci panjang. Okay, ia digunakan untuk mengasingkan daging daripada tulang. Seterusnya filleting knife. Okay, filleting knife digunakan untuk membuat potongan filet. Potongan filet ni ialah potongan nipis pada ikan ataupun pada daging. Seterusnya cheese knife. Okay, cheese knife ini digunakan untuk kita memotong keju. Okay. Jadi bila cheese knife ni dia ada lubang pada bilah pisau tersebut. Kegunaan lubang itu supaya cheese itu tidak melekat pada pisau. Jika cheese itu melekat pada pisau, kita boleh tanggalkan dia dengan mencucuk jari kita pada lubang yang ada pada bilah tersebut. Okay, seterusnya bread knife. Okay, bread knife dia digunakan untuk memotong roti supaya roti tersebut tidak hancur ataupun berderai. Okay, kerana ia diperbuat daripada bilahnya adalah bergerigi, bentuk bergerigi. Okay, nampak bawah tu bergerigi. Okay, jadi bergerigi, bentuk bilah yang bergerigi ni menghindar roti daripada hancur bila kita potong. Okay, bilahnya panjang. Okay, supaya dia dapat memotong berbagai saiz roti. Okay, seterusnya kita pergi kepada landas cincang. Okay, landas cincang, apa kegunaan landas cincang? Dia adalah alas untuk kita membuat kerja-kerja memotong bahan. Okay, landas cincang terdiri daripada 2 jenis, iaitu diperbuat daripada kayu dan juga diperbuat daripada plastik. Biasanya yang diperbuat landas cincang yang diperbuat daripada plastik ini dia mempunyai berbagai warna. Okay, warna tersebut menunjukkan fungsi landas cincang tersebut. Contohnya warna kuning, landas cincang yang berwarna kuning, ia digunakan untuk memotong daging yang telah dimasak. Kita tak mau campur daging yang telah dimasak dengan daging yang mentah. Kita tidak mahu ia bercampur di atas satu landas cincang kerana ia boleh berlaku apa? Pencemaran silang. Okay, jadi warna kuning untuk daging yang telah dimasak. Okay, landas cincang yang berwarna perang pula untuk kita memotong sayur-sayuran. Okay, sayur-sayuran, awak nak ingat sayur-sayuran kita tanam atas tanah berwarna perang. Jadi untuk landas cincang warna perang, kegunaannya untuk sayur-sayuran. Seterusnya landas cincang yang berwarna merah. Kegunaannya untuk memotong daging yang mentah. Jadi nak ingat dia, daging yang mentah ada darah berwarna merah. Okey, jadi landas cincang berwarna merah untuk daging mentah. Landas cincang yang berwarna hijau pula, kegunaannya untuk kita memotong buah-buahan dan juga salad. Jadi buah-buahan dan salad ni ialah makanan yang kita tidak masak. Okay, bahan yang kita tidak masak, jadi kita gunakan landas cincang yang berwarna hijau. Seterusnya, landas cincang berwarna putih untuk produk tenusu.
Tenusu, kita ingat susu. Susu berwarna putih, jadi produk tenusu contohnya keju. Okay. Kita potong di atas landas cincang yang berwarna putih. Seterusnya, landas cincang berwarna biru. Digunakan untuk, fungsinya untuk memotong bahan-bahan seperti kerang-kerangan, okay, dan juga ikan. Biru warna laut, okay, air laut berwarna biru, jadi landas cincang berwarna biru ni untuk kerang-kerangan dan juga ikan. Okay, seterusnya, peralatan kecil di dapur. Okay, apakah peralatan kecil di dapur? Yang pertama, kitchen fork. Okay, kitchen fork digunakan untuk kita menguji kadar kemasakan daging. Kita cucuk daging yang kita masak tu, jika masih keluar darah, okay, maknanya daging tersebut belum masak. Okay, digunakan juga untuk mengangkat bahan makanan yang telah siap. Kita angkat dia ke landas cincang untuk kita potong. Jadi kita gunakan kitchen fork. Seterusnya, pengupas, iaitu dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai peeler. Okay? Kegunaannya ialah untuk kita mengupas lapisan luar sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okay? Selain daripada kita menggunakan paring knife untuk mengupas, kita boleh juga menggunakan peeler ataupun pengupas. Kerja menjadi lebih mudah kalau kita guna peeler. Okay, seterusnya, Parisian scoop. Okay, Parisian scoop, ia digunakan untuk membuat bentuk bulat pada bahan seperti apa? Seperti carrot, seperti kentang. Kita nak buat bentuk bulat. Kalau bentuk segi, kita boleh guna pisau, chef knife dan sebagainya. Tapi kalau bentuk bulat, kita kena guna Parisian scoop. Okay, ni Parisian scoop ya. Dia ada lubang di tengah-tengah ni supaya bila kita buat bentuk bulat tu, bulat tu boleh tanggal dengan mudah. Okay. Tidaklah dia tersekat di dalam berbola ni ya. Okay, seterusnya, spatula ataupun pisau palette. Okay, ia digunakan untuk meng-icing kek, okay, ataupun membalikkan makanan yang bergrill ataupun membalikkan pancake. Okay, contohnya ni spatula ya. Spatula. Okay, seterusnya ialah rubber spatula ataupun scraper. Okay. Jadi rubber spatula ni digunakan untuk kita mengaut makanan yang melekat di tepi mangkuk adunan. Bila kita buat kek dan sebagainya, jadi adunan yang melekat di mangkuk mangkuk adunan tu kita boleh mengautnya dengan menggunakan rubber spatula. Okay. Contoh rubber spatula ialah bentuk begini. Dia dibuat daripada getah ni. Supaya senang kita nak mengaut di tepi-tepi mangkuk adunan kita. Okay, seterusnya pemukul telur. Okay, ataupun wire whisk. Okay. Wire whisk ni digunakan untuk memukul telur ataupun memukul krim, sos. Kalau kita nak buat sos Hollandaise, okey. Jadi kita gunakan wire whisk. Seterusnya ialah penorak. Penorak ataupun
rolling pin. Okay, rolling pin digunakan untuk meratakan dough. Okay, biasanya rolling pin ni ataupun penorak ni diperbuat daripada kayu yang keras. Seterusnya penyagat. Okay, penyagat digunakan untuk kita memarut ataupun mencarit sayur-sayuran, buah-buahan dan juga keju. Okay, contohnya ni penyagat ataupun pemarut lah. Okay. Seterusnya ialah pengayak. Okay, pengayak digunakan untuk kita mengayak bahan-bahan yang kering. Contohnya tepung, gula icing. Okay, bahan yang kering kita ayak menggunakan pengayak. Seterusnya ialah penapis ataupun strainer. Digunakan untuk menapis ataupun mengetus pasta yang telah kita masak. Okay, sayur-sayuran dan juga lain-lain bahan. Dan seterusnya iaitu pengetus ataupun kolander. Kolander ni dia diperbuat daripada besi yang mempunyai mangkuk yang besar dan ada lubangnya lebih besar berbanding dengan lubang penapis. Biasanya ia digunakan untuk kita menapis ataupun mengetus sayur-sayuran ataupun pasta dan bahan-bahan makanan yang lebih banyak berbanding kita menggunakan penapis. Okay, kita tengok pula peralatan penyediaan makanan, periuk, kuali dan juga dulang pembakar. Okay, yang pertama, periuk stok ataupun stock pot. Okay, stock pot ni digunakan untuk kita menyediakan stok. Apa itu stok? Stok ialah rebusan. Okay, air rebusan daripada tulang. Okay, jadi stock pot ni dia ada dua jenis. Satu yang tanpa spigot. Okay, spigot ni macam pipe ni lah. Okay, dan satu lagi ialah dengan spigot. Okay, spigot ni supaya bila kita nak menapis stok ni, kita tak perlu guna kain ataupun penapis. Okay, cuma kita buka je pipe ni, jadi bahan-bahan yang ada dalam periuk stok ni tidak keluar bersama dengan stok, air stok tu. Okay, yang kedua iaitu periuk sos ataupun sauce pot. Okay, periuk sos ni bentuknya sama seperti periuk stok. Cuma yang membezakannya ia lebih cetek. Okay, kegunaan dia untuk kita membuat sos dalam kuantiti yang banyak. Seterusnya ialah yang ketiga, brazier. Okay, brazier ni periuk yang merupakan diperbuat daripada besi yang tebal. Okay, iaitu ia adalah periuk heavy duty. Digunakan untuk membuat pemerangan dan juga untuk merebus daging. Yang keempat, saucepan. Okay, saucepan kegunaannya untuk membuat sos dalam kuantiti yang sedikit. Okay, jadi saucepan ni bezanya dengan periuk sos ataupun sauce pot iaitu tangkalnya dia mempunyai pemegang yang panjang. Satu pemegang yang panjang dan juga sisinya lurus ataupun condong. Yang kelima, saute pan. Okay, saute pan straight sided. Iaitu saute pan ini mempunyai sisi yang lurus.
Kegunaan saute pan ialah untuk membuat pemerangan, untuk braising, untuk menggoreng. Okey, dan juga ia juga digunakan untuk memasak sos dengan kaedah reduction. Iaitu selepas kita membuat pemerangan, kita tambah air dan kita jadikan kerak pemerangan itu sebagai sos dengan kaedah reduction. Yang keenam iaitu saute pan dengan slope sided. Slope sided ni maksudnya dia punya sisi dia berbentuk condong. Ia digunakan untuk menggoreng daging ataupun ikan, sayur-sayuran, menggoreng telur. Dan juga ia boleh digunakan ketika kita menggoreng, kita boleh membalikkan makanan dengan cara melambung bahan tersebut. Okay, yang ketujuh iaitu double boiler. Okay, double boiler ni ia merupakan periuk yang mempunyai dua tingkat. Okay, tingkat bawahnya untuk kita isi air. Kemudian tingkat atas untuk kita isi bahan yang hendak kita masak. Okay, biasanya kita guna double boiler ni untuk kita mencairkan coklat. Okay, seterusnya iaitu dulang pembakar. Dulang pembakar biasanya berbentuk segi 4 dan sisinya mempunyai kedalaman 1 inci. Dulang pembakar digunakan untuk membakar roti ataupun ban, juga biskut. Okay. Kemudian seterusnya iaitu kuali. Okay. Kegunaan kuali ialah untuk menggoreng. Contohnya nak goreng bihun, nak goreng ayam. Jadi kita gunakan kuali. Okay. Seterusnya roasting pan. Roasting pan sama dengan dulang pembakar, cuma yang membezakannya ia lebih besar dan juga sisinya lebih dalam dan ia digunakan untuk memanggang daging dan juga ayam. Kita pergi kepada alat menimbang dan juga menyukat. Okay, yang pertama, alat penimbang. Alat penimbang digunakan untuk kita mengukur ataupun menimbang berat bahan. Iaitu dalam unit gram ataupun kilogram. Yang kedua iaitu jak penyukat. Jak penyukat digunakan untuk menyukat cecair. Contohnya seperti susu, minyak, air dan sebagainya. Unit yang digunakan untuk jak penyukat biasanya ialah mililiter ataupun liter. Seterusnya iaitu sudu penyukat. Sudu penyukat digunakan untuk menyukat jumlah bahan yang sedikit. Okay. Contohnya 5 gram. Jadi kita lebih mudah kita gunakan sudu penyukat berbanding dengan kita menggunakan alat penimbang. Yang keempat, termometer. Okay, termometer digunakan untuk menyukat suhu makanan. Contohnya seperti bila kita masak daging, daging tersebut kita nak masak supaya ia well done contohnya. Ataupun medium rare ataupun rare. Ada jumlah suhu-suhu yang perlu kita patuhi. Jadi kita gunakan termometer bila sampai pada suhu yang kita ingin. Jadi kita berhenti daripada memasak. Jadi kita dapatlah daging yang dimasak dengan medium rare contohnya. Okay, seterusnya kita tengok alat penjimat masa. Okay, alat penjimat masa yang pertama iaitu pengadun ataupun mixer.
Jadi apa kegunaan pengadun? Kegunaan pengadun ialah untuk kita mengadun kek ataupun memukul telur. Kemudian menguli dough. Okey. Jadi alat pengadun ini kita gunakan perkakas yang sesuai dengan kerja yang hendak kita lakukan. Contohnya jika kita nak mengenjut adunan untuk membuat kek span dan sebagainya, membuat meringue, batter, nak memutar krim. Okay, jadi kita gunakan wire whisk. Jika kita nak buat menguli dough, contohnya nak buat roti. Okey, jadi kita nak uli dough pastry. Jadi kita gunakan dough arm ataupun hook. Okay, jika kita nak buat kaedah putar pula, contohnya nak buat kek mentega, nak buat brownies, kemudian nak buat pastry choux dan juga pastry rapuh. Jadi kita gunakan perkakas iaitu paddle ataupun beater. Peralatan penjimat masa yang seterusnya iaitu pengisar makanan ataupun kita panggil sebagai blender. Jadi apa kegunaan blender? Iaitu untuk kita mengisar atau menghancurkan sayur-sayuran. Contohnya kekacang, mengisar cili, mengisar bawang dan juga serai untuk buat rendang dan sebagainya. Okey. Seterusnya iaitu pemproses makanan ataupun food processor. Jadi kegunaan food processor iaitu untuk kita mengisar, memotong, menguli, menghiris sayur-sayuran, okey, mencampurkan adunan, mencincang daging, mengisar ikan, banyak kegunaan food processor ini. Okey. Seterusnya kita pergi kepada peralatan memasak. Peralatan memasak yang pertama iaitu dapur gas. Dapur gas digunakan untuk memasak makanan dengan menggunakan gas. Yang kedua iaitu dapur elektrik. Dapur elektrik sama seperti dapur gas, digunakan untuk memasak makanan tetapi dengan menggunakan plat pemanas iaitu dengan menggunakan elektrik. Yang ketiga, ketuhar gelombang mikro. Ketuhar gelombang mikro digunakan untuk memasak makanan dengan menggunakan tenaga daripada gelombang mikro. Seterusnya, penggorengan jeluk ataupun deep fat fryer. Okay. Penggorengan jeluk ini digunakan untuk menggoreng makanan dalam jumlah yang banyak. Okay. Supaya hasil masakan, hasil gorengan tersebut sekata. Dan yang kelima, griddle. Okay. Griddle digunakan untuk kita memasak makanan dengan menggunakan permukaan yang rata, iaitu permukaan besi pejal yang tebal. Okay. Jadi kita masak makanan di atas besi tersebut dengan menggunakan minyak yang sedikit. Contohnya seperti kita nak menggoreng burger, kemudian steak, sausage dan juga telur ataupun roti canai, roti jala, kita boleh guna griddle. Okay, kita tengok pula kepada peralatan penyejukkan. Okay, yang pertama, peti sejuk.
Peti sejuk digunakan untuk kita menyimpan makanan supaya makanan kita tidak cepat rosak dan juga tahan lama. Biasanya peti sejuk ni dia ada dua bahagian, iaitu bahagian yang sejuk beku dan juga bahagian yang dingin. Yang kedua, peti sejuk beku ataupun freezer. Ia digunakan untuk menyimpan makanan yang dingin beku, iaitu yang memerlukan suhu di bawah negatif 18 darjah Celsius. Yang ketiga, pendingin ataupun chiller. Okey. Jadi pendingin ni biasanya digunakan untuk kita menyimpan makanan yang telah dimasak dan kita sejukkan ia di dalam chiller supaya ia tahan lebih lama. Biasanya proses penyejukan makanan ini dilakukan dengan segera dalam tempoh masa 30 minit untuk mengelakkan berlaku pembiakan mikroorganisma. Okey, sekarang kita tengok pula penyelenggaraan alatan penyediaan makanan. Okey, bagaimana kita nak selenggara alatan penyediaan makanan? Yang pertama, kita pastikan selepas kita gunakan peralatan tersebut, kita bersihkan dan juga cuci peralatan dengan segera. Yang kedua, kita lap kering alatan sebelum disimpan. Ini untuk mengelakkan alatan tersebut supaya tidak mudah berkarat. Dan yang ketiga, simpan alatan di tempat yang kering. Seterusnya, peralatan menghidang makanan. Jadi peralatan menghidang makanan terdiri daripada yang pertama iaitu bain-marie. Okay. Bain-marie adalah alatan yang digunakan untuk mengekalkan suhu makanan agar suhu makanan sentiasa panas apabila dihidangkan. Okay, jadi bain-marie ni dia memanas makanan dengan menggunakan air panas. Di mana air panas ini dipanaskan menggunakan gas ataupun elektrik. Biasanya bain-marie ni dia boleh memanas berbagai jenis makanan. Yang kedua, chafing dish. Okay, chafing dish kegunaan dia sama seperti bain-marie. Yang membezakannya iaitu chafing dish ni dia hanya boleh memanaskan sejenis makanan sahaja ataupun sejenis ataupun dua jenis makanan sahaja. Okay, dan ia menggunakan lilin pemanas untuk memanaskan air di dalam chafing dish tersebut. Dan yang ketiga, hot and cold display cabinet. Okey, ini digunakan biasanya hot and cold display cabinet ni dia terdiri daripada mempunyai dua kegunaan iaitu untuk memanas dan juga menyejukkan makanan sebelum kita nak menghidang makanan tersebut. Biasanya di bahagian atas kabinet tersebut kita letak makanan yang panas. Dan di bahagian bawah, kabinet yang sama tapi di bahagian bawah itu untuk makanan yang ataupun minuman yang sejuk. Okey, penyelenggaraan peralatan menghidang. Okey, bagaimana kita nak selenggara peralatan menghidang seperti bain-marie, chafing dish dan juga hot and cold display cabinet ini? Iaitu kita mestilah basuh dan bersihkan peralatan tersebut sebelum dan selepas digunakan. Pastikan bekas makanan itu kering sebelum kita simpan untuk mengelakkan ia daripada berkarat. Okay, kita tengok pula crockeries. Okay, apa itu crockeries? Crockeries adalah peralatan menghidang seperti pinggan, mangkuk, cawan, piring. Okay, yang diperbuat daripada Chinaware ataupun earthware. Yang pertama kita tengok pinggan
crockeries dari segi saiznya. Yang paling besar sekali 10 inci ia adalah pinggan makan. Okey, pinggan yang paling besar iaitu pinggan makan. Yang kedua 9 inci. Kecil sikit daripada pinggan makan kita panggil sebagai piring ikan. Yang ketiga, kecil sikit daripada piring ikan kita panggil sebagai pinggan pembuka selera ataupun appetizer plate. Kita anggapkan pinggan ini berbentuk bulat. Okey, senang untuk kita tentukan saiz, okey, 8 inci. Kemudian kecil lagi daripada pinggan pembuka selera iaitu 7 inci. Kita panggil sebagai piring dessert. Kecil daripada piring dessert iaitu 6 inci. Kita panggil sebagai piring layan. Okay, seterusnya iaitu pinggan sup. Okay, pinggan sup bersaiz 8 inci. Okay, biasanya pinggan sup ni selain daripada digunakan untuk kita makan sup, kita juga boleh gunakan pinggan sup apabila kita nak menghidang mi bandung contohnya, mi rebus. Okay. Seterusnya iaitu pinggan bujur. Pinggan bujur digunakan bila kita nak menghidang makanan yang bersaiz besar. Contohnya ikan seekor ikan sweet sour, ikan steam contohnya, bersaiz besar jadi kita guna pinggan bujur. Kemudian mangkuk hidang. Mangkuk hidang digunakan untuk menghidang kuah, makanan berkuah contohnya kuah asam pedas, kuah kari. Jadi kita hidang, biasa dalam masakan Melayu kita menggunakan mangkuk hidang. Dan juga mangkuk sup. Mangkuk sup sama juga fungsi dia seperti pinggan sup. Cuma ia bersaiz lebih kecil. Okey, untuk menghidang sup. Kemudian kaserol. Okay, kaserol digunakan untuk menghidang makanan yang mempunyai kuantiti yang banyak. Contohnya kita nak hidang stew. Okay, masakan stew. Jadi kita guna kaserol. Piring dan cawan minuman. Piring dan cawan minuman untuk kita menghidang minuman yang panas. Kemudian bekas garam dan lada sulah untuk kita mengisi garam dan lada sulah untuk kita letak di atas meja. Mangkuk gula untuk kita meletakkan gula. Bagi mereka yang minum teh dan kopi, jadi dia boleh ambil gula mengikut kadar yang dia ingini. Dan juga jug susu untuk kita meletakkan susu. Dan juga akhir sekali crockeries iaitu teko teh dan juga kopi. Okey, teko teh ia lebih rendah dan berbentuk bulat. Manakala untuk kopi pula ia berbentuk tinggi dan juga lebih ramping. Alatan menghidang seterusnya iaitu cutlery. Okay, apa itu cutlery? Cutlery adalah peralatan kecil untuk menghidang yang terdiri daripada sudu, garpu, pisau makan. Okey, kita tengok cutlery yang pertama iaitu garpu makan. Okey, garpu makan ia adalah garpu yang saiz paling besar sekali. Digunakan untuk kita makan biasanya makanan utama ataupun main course. Okey, yang kedua kecil sikit daripada garpu makan kita
panggil sebagai garpu dessert. Okey. Untuk kita menikmati dessert berasaskan buah-buahan. Okey, kemudian garpu yang seterusnya yang mempunyai 3 jejari. Okey, kita kenali sebagai garpu kek. Okey, nak ingat senang je. Kek, K-E-K, 3, maknanya 3 jari, 3 jejari. Okey, ia adalah garpu kek untuk kita menikmati hidangan kek. Seterusnya iaitu garpu buah-buahan. Iaitu ia mempunyai 2 jejari. Okey. Nak ingat buah-buahan. Okey, buah 1, buahan 1 lagi 2. Maknanya dia ada 2 jejari. Okey, 2 jari. Seterusnya kita tengok pula pisau. Okey, pisau yang pertama iaitu pisau mentega. Biasanya pisau mentega ia bersaiz kecil. Digunakan untuk kita menyapu mentega pada roti. Biasanya kita guna pisau mentega ini dalam peranggu meja table dot. Table dot ni maksudnya hidangan yang lengkap, hidangan lengkap. Mempunyai appetizer, kemudian diikuti dengan sup, kemudian main course, kemudian dessert dan sebagainya. Kalau makanan yang kita order berasingan, kita panggil sebagai a la carte. Okay, yang kedua, yang seterusnya iaitu pisau makan. Ini pisau yang paling besar sekali. Biasanya kita gunakan pisau makan ketika kita makan makanan utama ataupun main course. Dan yang seterusnya, yang ketiga iaitu pisau ikan. Iaitu kita gunakan pisau ini apabila kita makan makanan berasaskan ikan. Okay, pisau ni dia ada lekuk di tepi pisau tersebut. Okey, contohnya gini ya. Nampak ada lekuk ni. Okey, tujuan lekuk ni ialah untuk kita mengasingkan tulang. Di mana contohnya ini tulang ya. Jadi kalau ada tulang pada ikan tu, kita asingkan tulang. Contohnya begini. Okey. Kemudian kita tariklah tulang tu. Okey, sudu pula. Okey, ada berbagai jenis sudu. Okey, yang pertama, sudu yang paling besar sekali kita panggil sebagai sudu makan. Biasanya kita gunakan sudu makan untuk menikmati hidangan utama. Yang kedua, sudu sup. Sudu sup digunakan untuk menikmati makanan berasaskan cecair seperti sup, bubur dan lain-lain. Bentuk sudu sup ni ialah berbentuk bulat. Okey, berbentuk bulat begini. Berbanding dengan sudu makan yang bentuknya bujur. Okey, ni sudu sup bentuk bulat. Okey, seterusnya iaitu sudu parfait. Okey, sudu parfait ni ia adalah sudu macam sudu dessert tapi dia punya pemegang lebih panjang. Okey, digunakan untuk menikmati dessert yang dihidang dalam gelas yang tinggi. Kemudian sudu dessert. Okey, sudu dessert lebih kecil daripada sudu makan, tetapi ia lebih rendah daripada sudu parfait. Okey, untuk menikmati hidangan dessert seperti puding, agar-agar, okey, ataupun
ataupun dessert yang berkuah seperti sagu gula Melaka dan sebagainya. Lebih kecil daripada sudu dessert, kita panggil dia sebagai sudu teh. Okay. Sudu teh digunakan untuk kita dihidangkan bersama dengan minuman panas iaitu teh. Kemudian sudu yang paling kecil sekali, lebih kecil daripada sudu teh, iaitu sudu kopi. Digunakan untuk membancuh dan juga menyukat serbuk kopi apabila kita meminum minuman kopi. Seterusnya kita tengok penyelenggaraan cutlery. Okay, bagaimana kita nak selenggara cutlery supaya ia tahan lama? Yang pertama, pastikan cutlery dibasuh dan dibersihkan serta dilap dengan kering sebelum disimpan. Ini untuk mengelakkan daripada berkarat. Kemudian susun cutlery mengikut jenis yang sama supaya mudah untuk kita nak memilih cutlery apabila kita nak gunakan. Contohnya kalau garpu asingkan daripada sudu dan juga pisau. Okey, yang ketiga, cutlery yang diperbuat daripada keluli tahan karat ataupun stainless steel, hendaklah kita rendam dalam air panas dan kita gilap sehingga kering supaya ia berkilat sebelum kita gunakan. Okay, kita masuk kepada tajuk glassware pula. Okay, glassware yang pertama iaitu highball glass. Digunakan untuk menghidang minuman biasa ataupun minuman campuran. Yang kedua iaitu Colin glass. Okay, Colin glass digunakan untuk menghidang minuman campuran ataupun koktail. Biasanya Colin glass ni ia lebih tinggi berbanding dengan highball glass dan bentuknya lebih tirus. Yang ketiga, table glass. Table glass diperbuat daripada kaca yang tebal. Kegunaannya untuk menghidang pelbagai jenis minuman. Yang keempat, Margarita glass. Okay, digunakan untuk menghidang minuman beralkohol. Seterusnya, cocktail glass. Cocktail glass digunakan untuk menghidang minuman koktail. Okay, minuman koktail ni adalah minuman campuran minuman buah-buahan dicampur dengan alkohol. Seterusnya iaitu goblet. Kegunaan goblet untuk menyajikan pelbagai jenis minuman. Ia sama seperti table glass. Yang membezakannya, goblet mempunyai kaki. French goblet pula digunakan untuk menghidangkan minuman seperti sparkling dan juga jus. Seterusnya, sundae glass. Okay, sundae glass digunakan untuk menyajikan aiskrim. Dan yang terakhir iaitu punch bowl. Okay, ia digunakan untuk menghidang minuman punch. Okay, ataupun punch ni ialah minuman buah-buahan. Minuman campuran buah-buahan. Okay, kita tengok pula pengendalian glassware. Okay, bagaimana kita nak mengendalikan glassware? Yang pertama, gelas dibasuh secara berasingan dengan peralatan menghidang yang lain untuk mengelakkan daripada minyak melekat pada gelas tersebut. Yang kedua, gunakan air suam bersabun. Kemudian bilas dan toskan sebelum kita simpan. Okey, kemudian glassware berkaki perlu digantung secara terlangkup.
Seterusnya kita pergi kepada peranggu meja mengikut jenis sajian. Yang pertama iaitu sajian Melayu. Okay, biasanya sajian Melayu kita tidak menggunakan cutleries. Kita makan dengan tangan. Jadi dalam sajian Melayu mesti ada, sebab kita makan dengan tangan, mesti ada kita panggil sebagai kendi, iaitu untuk kita mencuci tangan. Yang kedua, sajian Cina. Sajian Cina ia makan dengan menggunakan chopstick, okey, dan menggunakan mangkuk, ada mangkuk sup dan juga mangkuk nasi. Biasanya dia orang Cina dia isi nasi di dalam mangkuk. Kemudian sajian India. Sajian India menggunakan peranggu meja daripada stainless steel. Biasanya untuk sajian India mereka makan menggunakan tangan. Okay. Kemudian sajian Barat. Sajian Barat, hidangan peranggu mejanya lengkap dengan cutleries, crockeries dan juga glassware. Lipatan napkin untuk sajian untuk peranggu meja. Okay. Yang pertama, lipatan napkin Bird of Paradise. Yang kedua, Bishop Hat. Yang ketiga, Single Candle. Dan yang keempat, Three Cornered Hat. Okay, seterusnya, langkah kerja menyedia dan melaksana susun atur peranggu meja. Okay, yang pertama, kita membuat mise en place, iaitu kita tentukan peranggu meja yang hendak kita gunakan. Kemudian sediakan dan susun atur meja dan kerusi bagi peranggu meja. Yang ketiga, kita memilih dan membuat lipatan napkin. Yang keempat, membentang alas meja. Yang kelima, menggilap cutleries dan gelas menggunakan air dan wap panas. Dan yang akhir sekali, kita menyusun atur cutleries dan crockeries di atas meja. Seterusnya, menilai peralatan ruang dapur. Apabila kita hendak membeli sesuatu alatan untuk ruang dapur, kita perlu menilai dulu peralatan tersebut. Apa yang kita nilai ialah dari segi bahan buatan peralatan tersebut. Sama ada bahan yang digunakan adalah bahan yang berkualiti, supaya jangka hayat barang tersebut adalah panjang. Yang kedua, kita lihat pada ketahanan. Kita sepatutnya membeli barangan ataupun peralatan dapur yang tahan lasak dan tidak cepat rosak, supaya kita dapat menggunakan peralatan tersebut berulang kali dalam jangka masa yang lama. Dan juga yang ketiga, kita lihat pada reka bentuk. Reka bentuk perlulah sesuai dengan kegunaan peralatan yang kita beli. Okey, kemudian harga. Pastikan kita lihat pada harga peralatan tersebut supaya harga ia berpatutan dan juga sesuai dengan spesifikasi peralatan tersebut. Dan juga akhir sekali, kita menilai dari segi penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan tersebut. Pastikan peralatan yang kita beli mudah diselenggara apabila peralatan tersebut rosak dan juga mudah disimpan, tidak memerlukan ruang yang besar untuk menyimpan peralatan tersebut. Okay, latihan pengukuhan.
Okay, saya nak anda buat latihan ini untuk menguji sama ada anda faham atau tidak apa yang telah saya terangkan tadi. Okey, kita tengok soalannya iaitu rajah 1 menunjukkan peralatan penjimat masa yang akan dibeli oleh Hakimi untuk kegunaan di kedai kek miliknya. Iaitu peralatan produk A dan juga produk B. Okey, berdasarkan rajah 1. Okey, pilih dan tentukan peralatan penjimat masa yang sesuai untuk kegunaan di kedai kek Hakimi. B. Terangkan alasan pemilihan jawapan anda di 1A dengan membuat perbandingan antara kedua-dua produk itu. C. Namakan peralatan penjimat masa itu. Dan D. Berikan 2 kaedah penyelenggaraan peralatan penjimat masa itu. Okay, jadi soalan ini adalah soalan konstruk menilai. Maksudnya anda diminta membuat pertimbangan berdasarkan kriteria pada produk yang diberi ini. Okey, dan juga selepas membuat pertimbangan, anda diminta membuat keputusan produk mana yang ingin anda pilih. Jadi stimulusnya ialah peralatan penjimat masa yang akan dibeli oleh Hakimi untuk digunakan di kedai kek miliknya. Okey, jadi anda kena pilih dan tentukan peralatan mana, sama ada peralatan A ataupun peralatan produk B. Okey. Jadi dalam membuat penilaian tiada yang salah. Okey. Dalam konstruk menilai ni tiada yang salah. Dua-dua boleh guna. Tetapi kita mesti membuat penilaian produk manakah yang paling sesuai. Okay. Antara kedua-dua produk ni, dua-dua boleh digunakan untuk kedai Hakimi ni. Tapi produk mana yang paling sesuai? Okey. Jadi bagaimana nak menjawab soalan ini? Okey, yang pertama kena tentukan peralatan mana yang sesuai digunakan untuk kedai kek milik Hakimi. Senaraikan dulu apakah kriteria yang perlu awak tengok apabila kita nak memilih peralatan. Okey, ada 5 perkara yang telah saya terangkan tadi. Jika anda ingin memilih peralatan untuk dibeli untuk kegunaan ruang dapur anda, ambil kira 5 perkara tersebut. Okey, senaraikan dulu 5 perkara. Okey, kemudian tengok satu persatu. Contohnya, yang pertama harga. Okey, ada tak dalam stimulus ni menyatakan tentang harga? Okey. Kalau dalam stimulus ni tiada menyatakan tentang harga produk ni, jadi kriteria ini tidak boleh diterima. Kita pangkah kriteria ni. Jangan awak buat anggapan saja. Tengok produk ni nampak lebih besar ni. Berbanding dengan yang ini. Jadi mungkin yang ini lebih mahal. Okey. Kita dalam menilai ni, dalam konstruk menilai ni, kita tak boleh membuat tanggapan. Okey. Tak semestinya kalau dia lebih besar, ia lebih mahal. Mungkin ia ini kecil tapi dia made in USA. Berbanding yang ini made in China contohnya. Mungkin kan. Jadi benda yang kita tak nampak, tak ada dia punya dalam stimulus ni, kita tidak boleh membuat tanggapan. Okay, kemudian dari segi saiz pula. Mungkin awak nampak yang produk A ni lebih besar berbanding dengan yang produk B. Tetapi kita tak boleh membuat tanggapan bahawa
produk A ni lebih besar kerana tak ada pun dalam stimulus ni dia menyatakan dimensi produk tersebut. Jadi saya nak awak membuat penilaian berdasarkan apa yang ada di dalam stimulus ini. Okey, jadi dalam membuat penilaian ni awak kena tentukan peralatan manakah, produk manakah yang sesuai digunakan di kedai kek. Maknanya produk mana yang sesuai digunakan untuk kegunaan industri. Kalau kedai kek tu maksudnya kegunaan industri lah. Dan produk mana sesuai untuk kegunaan domestik. Jadi kita pilih produk yang sesuai adalah produk yang untuk kegunaan industri. Setelah awak menilai mengikut kriteria, 5 kriteria tersebut, okey, kita jawab soalan dalam bentuk jadual. Okey, bahagikan kepada 2 bahagian iaitu produk A dan juga produk B. Okey, kemudian kita buat perbandingan. Okey, yang saya buat perbandingan ni ialah yang salah. Sebab kalau saya bagi jawapan yang betul nanti awak tak tahu nak jawab apa pula nanti. Tak cukup markah untuk jawab. Jadi saya buat perbandingan ni yang jawapan yang salah lah. Okey, contohnya tadi salah kan harga sebab tak ada dinyatakan harga dalam stimulus tu. Jadi contohnya kalau harga awak tulis sini produk A harga lebih mahal berbanding produk B. Jadi produk B pula mestilah sebaliknya daripada produk A ni. Kalau produk A ni harga lebih mahal, maka produk B ni harga lebih murah dan mampu milik. Ini contoh ya. Ini jawapan yang salah sebenarnya. Tapi saya nak tunjukkan bagaimana awak nak buat ayat bila awak nak membuat perbandingan. Okey. Seterusnya jawab soalan jawapan yang berikutnya. Okey. Ada 3 sebab markah dia 6, maka secara automatiknya awak kena bagi 3 jawapan dan setiap jawapan tu 2 markah. Sebab membuat perbandingan kan. 1 markah untuk produk A, 1 markah lagi untuk perbandingan pada produk B. Okay, jadi itu saja pengajaran saya untuk kali ini. Saya harap anda menyiapkan kerja rumah ini dan hantar kepada saya ya melalui WhatsApp. Okey, sekian, terima kasih.